Assalamualaikum semua. So hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang penterjemahan surah Al-Fatihah dan setiap makna di sebalik ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. So mungkin ramai orang yang rasa macam surah Al-Fatihah ni adalah surah yang basic, surah yang semua orang hafal. Of course semua orang akan hafal. Tapi adakah semua orang tahu makna di sebalik surah Al-Fatihah dan setiap ayat yang dibaca tu? Guys, so mungkin ada yang tak tahu, surah Al-Fatihah adalah surah yang tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Kenapa dia dipanggil surah Makkiyah? Sebab surah ini adalah surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. And semua surah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah, dia dipanggil surah Madaniyah. Dan keistimewaan surah Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang berbanding dengan surah-surah yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan diulang-ulang? Surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib kita baca untuk setiap solat kita. So dalam sehari kita ada 17 rakaat, kita wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari. Itu minimum. So dari segi bacaannya haruslah tepat makhrajnya, dia punya panjang pendeknya, dia punya bunyinya semua kena tepat. So bagi yang tak tahu, makhraj tu bermaksud sebutan yang kita sebut harus tepat. Contoh kalau mim harus disebut dengan mim, kalau nun kena disebut dengan nun. Dia tak boleh macam walad dolin, dia tak ada in tu, dia kena tepat walad dolin macam tu. So kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau mengikut ahli nahwu, ba bermaksud dengan, atau dalam bahasa Arabnya dia tergolong dalam huruf jar. Huruf jar ni adalah huruf yang harus disandarkan dengan sesuatu. Di sini ba disandarkan dengan isim Allah, dengan nama Allah. Jadilah Bismillah. Disambung pula dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman bermaksud Al-Mun'im bi jala'i ni'am, di mana Allah ini menyatakan bahawa sifat kasih Allah kepada seluruh alam adalah luas. Ar-Rahim pula bermaksud sifat penyayang Allah kepada sekalian alam. So selain daripada itu, jika kita mengamalkan penggunaan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan yang kita nak buat dalam kehidupan harian kita, setiap perbuatan itu akan didatangkan dengan barakah. Kalau kita tak guna Bismillahirrahmanirrahim untuk melaksanakan setiap perbuatan harian kita, jadi perbuatan yang sia-sia, dia tak didatangi dengan barakah. Alhamdulillahirrabbilalamin bermaksud segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Alhamdu bermaksud segala puji, puji-pujian. Dia berasal dari perkataan hamid, di mana hamid bermaksud satu kata-kata yang cantik, satu kata-kata puji-pujian. Al bermaksud seluruh, segala. Dia di sini menyampaikan segala puji-pujian. Lillah tu bermaksud pada Allah. Dalam bahasa Arab kita dipanggil lafzul jalalah, di mana ia bermaksud Allah itu sendiri. Tuhan yang menyampaikan. Alhamdulillah bermaksud kita nak berterima kasih, kita nak puji Allah Subhanahu Wa Taala atas semua yang Dia dah kurniakan untuk kita di muka bumi ini. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, hanya kepada Allah sahaja. Sebab apa kita nak ucapkan terima kasih? Sebab tu waktu kan Rabbil Alamin. Rabb tu bermaksud segala benda yang ada dalam muka bumi ini adalah dicipta olehnya. Rabb tu melambangkan Dia adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Alamin bermaksud alam. So Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pencipta seluruh alam. So nampak di situ kita nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang Dia dah cipta untuk kita. So jadilah Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, macam kita cakap tadi, sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ingin disampaikan adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua yang Dia dah kurniakan di muka bumi ini, dan sekaligus menceritakan yang Allah ini sifatnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin bermaksud pemilik hari pembalasan. Malik tu bermaksud milik, Yaum bermaksud hari, Ad-Din bermaksud pembalasan, atau dengan kata lain Yaumal Qiyamah, Yaumal Akhirah. Tapi di sini digunakan Yaumiddin sebab nak menunjukkan hari pembalasan. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. So kita masuk kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka bermaksud hanya kepada engkau, na'budu bermaksud kami menyembah. Bila digunakan nun bermakna kami, hanya kepada engkau kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tu bermaksud dan, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Tak kira pertolongan kecil atau pertolongan besar, pertolongan yang tersirat ataupun pertolongan yang tersurat. Semua pertolongan yang kita boleh minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada benda-benda yang syirik. Itu yang dimaksudkan dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu bermaksud tunjuk, tunjukilah. Na tu maksud kami. Ihdina, tunjukilah kami. Siratal mustaqim, sirat tu dimasukkan dengan jalan.
Al-mustaqim tu maksud tegak ataupun lurus. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk tu dalam erti kata yang lain adalah kita memohon kepada Allah supaya diberi hidayah, diberi petunjuk untuk kita menuju ke jalan yang benar. Itu yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tuhanku, tunjuklah aku dan berikanlah aku hidayah supaya aku menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus tu? Apa yang dimaksudkan dengan jalan yang benar? Sebab itu Allah turunkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim, minta kepada Allah supaya kita ditunjukkan jalan. Jalan apa? Jalan yang Allah anugerahkan nikmat alaihim, ke atas mereka. Siapa mereka tu? Mereka itu adalah para nabi, para sahabat nabi dan para solehin. So jalan itulah yang kita nak, jalan itulah yang kita minta untuk ditunjuk. Ghairil maghdubi, Roy itu bermaksud bukan, Maghdubi itu bermaksud bukan mereka yang dimukai. Yang dimukai adalah orang-orang Yahudi. Alaihim, atas mereka. Atas mereka yang kali ini adalah orang-orang yang Yahudi tadi tu. Waladdallin bermaksud, dan bukan mereka yang sesat. Siapa yang sesat tu? Mereka adalah golongan-golongan orang Nasrani. So kat sini konklusinya adalah kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan hidayah, diberi petunjuk untuk kita melalui jalan yang lurus, iaitu jalan para nabi. Kenapa pentingnya kita untuk memahami apa yang terkandung di sebalik ayat-ayat Al-Fatihah adalah bukan hanya kita sekadar menghafal dan melafazkan, tapi kita kena faham. So bila kita faham, solat kita insya-Allah akan khusyuk. So itulah pentingnya surah Al-Fatihah ni.